Hi guys, terima kasih kerana menonton. Thank you for watching. Teruskan menyokong saya dan Ed Samad dengan like dan subscribe. Menjalinkan hubungan rambang adalah satu pengalaman yang mendewasakan. Kenapa pentingnya art ni? Apa pentingnya art ni? Kenapa penting art Dalam mana? Dalam kehidupan ni, konteks kemanusiaan. dalam kemanusiaan. kenegaraan. kemanusiaan. Kenapa kita perlu ada art? Pasal art ni sebenarnya dia akan ajar kita pasal kebaikan tau. Sebenar-benarnya dia akan ajar kita kebaikan. Macam mana? Accounting tak boleh ajar kebaikan? Ni art ke accounting? Kau jangan confuse bro ni. Dia punya otak kanan dah one track, dia tak boleh patah balik lagi otak kiri ni. Itulah dia. Kenapa pentingnya art untuk kehidupan, kenapa untuk kenegaraan, untuk society, kemasyarakatan, kepada untuk dunia. Ni falsafah ni. Kenapa pentingnya art tu? Ini dah filosofi. Kalau kita cakap pasalnya filem, kalau kita go for drama, TV drama, kita cakap atau music ataupun dalam kita punya entertainment, kita perlu art. Because mesti ada art untuk entertain people. Mesti ada seni to entertain people. Walaupun kita nak buatnya stand up comedy ke apa, mesti ada art dekat situ. Itu yang buat kita kelainan. Dalam segi kita punya, engkau tulis lirik, mesti ada at least 10%, 20%, 30% ada seni kat situ yang boleh bezakan dengan orang lain punya work. Kan? Sama juga dengan drama, dia mesti ada art yang membezakan dengan drama orang ni dengan drama orang ni. And art ni, kalau aku cakap art dengan aku macam art ni dah tak tahu macam mana nak explain pasal art ni. Macam aku dah tak tahu macam mana nak explain pasal art. Kalau kau taruh gambar, dua-dua gambar ni, dua-dua gambar ni, dua-dua buat art, dua-dua aku akan rasa macam dua-dua bagus. Pasal macam mana nak cakap satu bagus, satu tak bagus. Sebab art dia just penerimaan aja. Ada yang kau boleh terima atau tak boleh terima. Dia bukan bagus atau tak bagus. So people confuse within that thing. Kau boleh terima atau kau tak boleh terima. Kau tak boleh cakap art ni bagus, art ni tak bagus. Sebenarnya pasal dua-dua art is pure. Kan? Tak boleh lah macam tu. Dia mesti ada sesuatu yang mesti ada sesuatu yang objektif mengenai art. Dia tak boleh. Okay, kita taruh budak umur 10 tahun kalau paint. Kan? Buat painting tu kan. Kita nampak segi dia yang technical kan. Tapi bagi aku akan tengok segi penceritaan dia. Kan, walaupun ada satu line macam cakap tu, satu line ke, means that apa mistake dia buat satu line tu. It's just tak ada mistake. Ada macam satu yang kau suka. Which line yang kau suka? Aku suka line ni, aku tak suka line ni. Kan? Tapi tak cakap ini tak bagus, ini bagus. Tak. Dia tak ada. Dalam art susah nak cakap. Susah nak cakap painting ni bagus ke, ini tak bagus. Bagi aku susah. Saya ada satu contoh sebenarnya. Kalau tahu buku Little Prince, mana dengar? Tak silap Antoine apa nama dia, French writer. Dalam tu dia ada Little Prince So dia menceritakan benda daripada pandangan anak dia tau. So anak dia melukis. Dia tengok ini lukisan ni nampak macam hat, topi. Hat yang ada keliling ni kan. Tapi dia cakap ke anak dia, did you just draw a hat kan? Topi. Anak cakap no. Anak dia cakap yang ini is seekor ular sawa yang baru telan gajah. Kau boleh imagine tak ular sawa, ular, kalau ular tak telan gajah dia panjang macam tu. Tapi sebab dia telan gajah so dia jadi bonjol macam tu, jadi tapi nampak macam topi topi cowboy tu. So kalau kau imagine benda tu, kalau budak-budak lukis, dia lukis nampak macam topi, tapi tajuk dia boa tu macam ular sawa, python. Python that has just swallowed an elephant. Tenganga juga art tu. Padahal benda tu minimalis ataupun naif art. Tapi so maksudnya the storytelling tu. Art kalau dari segi kecantikan, kalau orang emphasizekan more of aesthetic, katakan 80% aesthetic, 20% storytelling, itu dah art deco. Itu dah macam letak kat dinding nak samakan colour dengan sofa. dengan langsir. Tapi art deco. Tapi kalau art dari segi ilmiahnya,
storytelling. So dia kena half-half. Half storytelling, baru half technical. Ambil konsep tu, campakkan ke industri TV atau filem. Samalah. Storytelling. Setiap art mesti ada cerita yang nak disampaikan. Setiap art mesti ada emosi yang nak disampaikan. Aku percaya kan setiap art, kalau aku tulis lirik pun lah, atau tulis cerita, yang jelas adalah apa emosi yang aku nak sampaikan pada orang. Aku nak buat orang tu suka ke, aku nak buat orang tu menangis ke, atau aku nak buat orang tu terkejut, shock, keliru, terkejut dengan cheap tricks aku ke, aku nak buat orang tu rasa confused ke. Dia mesti ada benda yang nak disampaikan. Itu nombor satu. Nombor dua ialah kebolehan teknikal tu untuk menyampaikan emosi tu. Jadi aku syaki kebanyakan daripada kita tidak ada cerita nak disampaikan. Sebab tu apabila kita menjadi penulis skrip pun, cerita yang kita nak sampaikan tu adalah cerita yang superficial je, di peringkat luaran je. Berbalik kepada subliminal value tadi tu. The moral of the story tadi. Budak tadi punya cerita yang pasal ular makan gajah. Makan gajah tadi tu. Tak tahu mana asalnya idea budak tu. Memang ular makan gajah kelihatan macam tu, ataupun dia memang seorang yang mempunyai pemikiran, yang kebolehan untuk pandang dari sudut lain. Kalau orang tengok mesti orang ingat topi. Topi cowboy. Tetapi aku sebenarnya lukis pasal ni dia dengan purpose, dengan sengaja purposely berlukis satu gambar yang kelihatan macam topi, tapi kalau tengok baik-baik dia sebenarnya ular yang makan gajah. Ini lain macam je tu. Itu punya discussion lain macam. Dan jadi kita tidak ada cukup penulis skrip yang untuk buat cerita ular makan gajah tu. Betul. Mana cerita ular makan gajah? Mana cerita sebenarnya. Okay, kau ada family kan? Kita tidak praktikkan benda yang macam to tell a story bila anak kita nak tidur. Jarang. Dalam 100% orang Melayu kita mungkin 5% atau 10% nak bagi. Aku ajar anak aku Al-Fatihah bagi tidur. Bagi nak tidur bercerita. Tell a story kan. Dan bila dia dah besar, dia akan tell a story dekat anak dia pula. And sebenarnya itu develop of skills. Bercerita kan. Bercerita. So orang kita sekarang ni susah nak bercerita sebab diorang tak ada itu skill. Dah kurang skill tu. Okay, kalau skill nak bercerita dengan anak nak tidur pun susah, apa lagi nak buat filem. Kita gunakan lighting, kita gunakan kamera, kita gunakan editing, everything semua. Lagi banyak adanya proses to tell a story. So start from a storytelling dekat bilik tidur tu je dengan anak. Macam mana to tell a story supaya budak kecil tu faham, anak kita faham. Itu pun dah susah. Banyak dia orangnya question nanti. Kenapa gini? And in fact, kalau kita nak bercerita pun dengan anak kita waktu malam tu, kita akan penat because of energy tu. Kita dah penat. Tapi banyak kan orang Melayu kita, okay, tidur je lah. Kalau tak tidur besok kena pukul. Kan, kalau tak tidur gini, kalau tak tidur kena ini, kena gini, macam-macam dia punya hukuman dia. Sebab kita tak pandai bercerita. Kita tak pandai create a beautiful story. Sebenarnya we need to create a beautiful story. Can be horror story kan, tapi still beautiful kat situ. Orang boleh terima benda tu, beautiful things tu. Cerita pun sebenarnya tak perlu cerita complicated pun. Saya dulu masa belajar di universiti dulu di Melbourne, Monash University, kita kena, sebab kita foreign student kan, so kita kena masuk English class lah. So dia bagi assignment untuk datang menceritakan sesuatu macam kat kindergarten, show and tell kan. Aku pun duk fikir apa nak cerita ni kan. Lah fikir, aku rasa orang-orang kat Australia ni tak tahu apa itu samping baju Melayu tu. So hari tu saya pergi ke universiti tengah winter ni kan. Bukan winter lah, autumn, sejuk lah. Pakai t-shirt dalam, pakai baju Melayu, tapi songkok dengan samping disembunyi dalam beg. Okay, taklah nampak terlampau ni sangat kan, terlampau etnik sangat. Masuk ni universiti punya level ni. I want to tell you about Malaysian cultural or traditional costume. Saya buka, saya tunjuk macam mana nak pakai samping. You imagine tak, tunjuk macam nak pakai samping tu kepada orang putih. Diorang macam, macam ni pakai samping. Pakai songkok, diorang macam, macam ni. Cerita simple je, pakai samping. tapi penceritaan tu kena something yang attract viewers tu. So kita kena tahu apa yang viewers dah biasa, apa yang viewers tak biasa.
tapi still within the genre of what attract them lah. Kalau kita cakap pasal masalah television tadi, kita kena attract mass market, boleh attract mass market, tapi kita bagi benda yang fresh. We have to tell them what they don't know, what they want. Tell them what they don't know, what they want. Okay. Itu saya ciplak tu. Quotation tu saya ambil daripada Datuk Ahmad Izzah Boma. Izam, if you listening to this, sorry tapi I dah bagi punya reference. Izam pun ciplak daripada siapa? Tak tahu lah. Ada. Okay, ada dua perkara yang aku nak sentuh tadi tu, yang pasal we don't tell story itu. Sebenarnya kita bukan hanya kita orang Melayu, tapi kita manusia. Kita memang dah ada dalam DNA kita to tell stories. Everything about us is about stories. Perbualan kita ni semua stories. We are a storytelling animal tau. Kita bila kita berbual, ada je cerita-cerita yang kita nak menceritakan tu. Dulu nenek moyang kita, sebelum ada TV, ada radio semua, kita akan berhimpun di depan unggun api ke apa untuk wayang kulit, unggun api, roncong, penglipur lara kan, akan menceritakan pada satu ketika semua orang dengar, captured by our by the story of the penglipur lara. Memang setiap bangsa memang ada penglipur lara ni. Kita nak tahu kenapa, kita nak dengar cerita, sentiasa dengar cerita. Tetapi aku tak tahu okay, ni dia. Apa yang membezakan a story and an anecdote? Kita tak boleh nak sekarang ni, sebagai satu masyarakat yang berbudaya, satu masyarakat yang mempunyai pelajaran, yang ada sistem persekolahan, kita gagal untuk secara individualnya gagal mengenal perbezaan di antara a story and an anecdote. Banyak kita dengar orang cakap, oh Johan, kalau you tahu pasal perihal hidup I, boleh buat movie, boleh buat cerita, boleh buat buku. Apa cerita hidup kau? Hidup aku itu hari aku kenal dengan dia ni, lepas tu aku break, lepas tu aku dah kecewa. Itu bukan story, itu anecdote. Kita gagal membezakan an anecdote and a story. Sorry, what is your take on that? Saya nak ambil contoh seorang penulis lah. Penulis ni nama dia Joe Hart. Dia sebenarnya nak sampaikan idea dia mengenai socio-politik and socio-ekonomi Malaysia, okay? Tapi kalau kita main tulis je artikel macam tu, jadi bosan tak? Ya. Yeah. Very dry Kan lain lah kalau kau tulis untuk The Edge ke business section business section of newspaper ke, lain cerita. Tapi nak ceritakan, nak ada storytelling dia. So saya buat konsep alien. Makhluk asing ni turun daripada planet mana tah, turun, dia masuk ke dalam badan Melayu. Lepas tu dia membaca otak orang si Melayu ni untuk faham manusia. Dia jadi terkejut. Sebab kat Malaysia ni kita ada banyak konflik, kan? Kita ada orang yang semayang tunggang balik, semayang 5 waktu tapi ambil duit corruption. Kita ada orang yang sayang bini tapi simpan perempuan simpanan. Ada orang yang pergi Mekah buat umrah berhaji tapi balik tonggang langgang minum whisky. Haji kan? Whisky. Kita cakap kita nak jaga environment, green lah apa semua, tapi masih ada kilang yang berkepul-kepul asap pollution. Kita nak cakap manusia sejagat ni kena bersatu padu, tapi kita masih ada discrimination. So alien dekat dalam badan ni jadi confused. Cakap ni apa punya spesies binatang yang duduk kat planet bumi ni, perangai yang memang penuh dengan konflik ni. So nak berbalik kepada hal tadi tu, sebenarnya dia punya subject matter tu kalau kita tulis tanpa penceritaan dia jadi boring. Kita masukkan daripada konteks alien yang nak try faham, dia jadi sebuah cerita yang orang boleh relate. Tapi secara tak langsungnya sebenarnya nak sampaikan mesej yang sama. Itu contoh yang saya boleh bagi daripada buku dia lah. Tajuk buku tu Makhluk, dituliskan oleh Joe Hart. Siapa lah anak siapa lah Joe Hart tu. Kalau dia kena Azman Hashim kan elok. So Bromo, macam mana pula antara perbezaan antara cerita dengan a story and an anecdote ni? Macam mana cakap kan? So far belum lagi ada idea lagi apa benda tu. Sebenarnya cerita yang kita nak sampaikan,
Macam pernah cakap dengan M. Nasir, tanya M. Nasir kan. M. Nasir cakap Ni Datuk M. Nasir. Datuk M. Nasir. Datuk M. Nasir cakap dalam hidup kita ada 3 cerita yang best je. Iaitu Cuba ada 3, tak kira apa cerita lah kan. So the rest tu mungkin bukan cerita, tapi cuba ada 3 je. So kalau as a writer, mungkin dia ada hanya 3 cerita yang bagus, yang the restnya hanya template atau just dengaran je daripada orang lain. Dia jadikan cerita. Tapi cerita dalam diri dia tu, yang betul pasal diri dia tu, hanya 3 je yang best. So kalau kita nak cakap pasal cerita ni, dia adalah, bagi aku, kalau that thing can entertain people, and boleh bawa orang, boleh changekan someone punya pendirian ke, ataupun untuk macam itu, ataupun boleh buat dia orang tu berjaya, bawakan something, cerita tu boleh buat dia change diri dia untuk berjaya, itu story yang bagus. So dia itu je, dia tak perlu complicatekan satu benda tu, kerana kita nak beza-bezakan antara satu sama lain. Hanya cerita boleh changekan orang tu punya persepsi untuk kejayaan. Cukup sekadar untuk membolehkan seorang itu berubah fikiran ataupun melihat daripada sudut lain pula kan. Dia tak payah berubah sangat pun, tapi dia boleh dapat kesedaran tu, dapat ada sudut pandang lain rupanya. Sebuah cerita mesti itu story yang bagi aku, macam kita tahu, bila kita ada satu filem ni, macam dia beri kita semangat, satu benda yang inspire kita, inspirasi kita. Jadi, and kita nampak lagi satu jalan yang kita boleh lalui, yang selama kita tak pernah nampak kan. Itu means that director as a good storyteller, sampai dia boleh ubahkan orang tu untuk berjaya. Kalau satu cerita tu tak dapat create satu kejayaan, itu bukan cerita. Apa satu cerita tu tidak dapat create satu kejayaan apa dalam hidup kita ni, itu bukan cerita. Hidup penonton. So dia akan inspire kita, anything dia akan inspire. 1% pun tak apa, 0.5% pun tak apa. Kita tak boleh cakap 100%. Susah benda tu, yang susah. Tapi kalau 0.5 pun dia dapat change kita punya persepsi pasal life ni ke atau apa, itu good storytelling. Macam kau sendiri, apakah cerita yang membuat kau terfikir macam, aku nak buat cerita, aku nak jadi director? Ada tak filem-filem yang sebelum ni membuat kau macam tu? Yang weirdnya bila orang cakap, masa aku dah umur aku 26, 27, 28, dan orang panggil director, kau tak dapat rasa benda tu. Tak dapat rasa yang kau seorang director? Tak dapat rasa. Kita bagi time lagi sampai 30. So orang boleh panggil director, aku makin malu tau. Macam, alamak, besar kau tak dapat rasa benda tu. Kau just work je masa tu, try to find apa tu director, kan, what's directing. Besar lah benda tu kan. Benda ni kelakar lah. Tapi bila 40, masa aku 40, baru aku rasa macam, baru aku terima yang aku ni director. Bagaimana? Aku tak boleh explain benda tu. Cuba explain. Kau seorang director, kau mesti ada kebutuhan. apa storytelling kau, Promo? Okay. Cuba je. So kan? Director ni, apa ular yang telan gajah dari segi konteks seorang manusia bernama Bromo. Kalau aku nak cerita benda ni macam kelakar. Tak apa, kita promise kita takkan gelak. Jangan cerita dengan orang lain lah. So masa aku dah director ni, besar aku sedar masa tu bila satu pelakon panggil director tu. Tapi aku rasa malu moment tu, macam berat tu director tu. Kan? Pasal dia satu amanah yang besar yang kita kena bawa. Kan, penceritaan tu lah. Dan bila aku 40, dan aku sedar cakap, okay, baru aku dapat rasa inilah amanah aku sebenarnya. Confirm amanah aku adalah to change people punya mind to be better, to be orang yang lebih baik daripada sekarang ni. Kan, kemanusiaan tu mesti lagi lebih. Pasal kemanusiaan tu je. So bila aku direct, aku akan push more to kemanusiaan. So kemanusiaan tu yang akan bagi kita tenang dalam hidup kita ni. And kita tidak worried apa yang kita nak buat. Kalau kita tahu benda tu salah, kita tahu itu salah, kita confirm apa yang kita nak buat. Kalau betul, kita tahu itu betul. Kalau salah, jangan buat. So more to kemanusiaan lah. Macam kalau kita nampak makcik nak cross, jangan teragak-agak, pergi kat makcik tu, crosskan benda tu, bawa dia cross the road. So amanah as a director ni, kira kan, kalau kita bukan seorang director dan kita cerita yang salah, bayangkan apa dia punya efek pada penonton. Macam let's say curi
gula-gula pun boleh kena langgar dengan lori. Kan? So macam dan aku dapat satu benda yang macam cerita si Tanggang. Kan? Mak dia doa supaya anak dia kena apa ni, marah kat anak dia, lepas tu anak tu dah jadi batu kan. Dalam gila-gila jadi peti ais. Kan? So momen masa kita kecil kita tengok itu kerja Tuhan. Tuhan yang buat benda anak sampai bermakbul lah, mak dia doa tu sampai anak dia jadi batu. Kita tak nampak directornya work. Hanya kita nampak itu tu. Kalau kau baca nanti Tuhan akan balas ni. Mak kita pun tak nampak itu directornya work. Mak kita nampak itu Tuhannya work. So as a director, kalau kau portraykan different benda yang salah, kan orang akan nampak Tuhan tu macam gitu. Ni lah kita dah heavy subjek kita. Tak apa. Okey. Dah masuk ketuhanan ni kan. Okey. Itu yang bila aku 40 aku dapat. So bila kau buat satu cerita tu as a director, kau kena kaji all these things. Because at the end of the day, kau akan portraykan Tuhan tu macam mana. Takut tu. Engkau sampai ke situ sekali kau punya pemikiran dalam sampai. Dia cakap, kalau kita tengok si Tanggang tu, aku masih ingat masa aku tengok si Tanggang tu dengan mak aku dah habis cerita tu. Kau tahu, kau jap ibu sumpah kau jadi batu. Aku tak nampak director, aku tak nampak cameraman, aku tak nampak di kau nampak Tuhan. Aku nampak Tuhan begini. Jadi batu. So bila dah belajar filem itu cakap, aku cakap, so anything yang aku decide as a director, orang tak nampak aku decide, orang akan nampak Tuhan yang decide. engkau hanya instrumen kepada Tuhan. Boleh. Boleh. Kan tapi but asal then from there kita nampak how the mess thing. The mess 80% ataupun 85 ataupun 90% akan nampak benda apa yang aku nampak waktu aku kecil tu. Dia tak nampak writernya work, dia tak nampak directornya work, dia tak nampak editornya work. Cuma dia nampak Tuhannya work je. Itu kalau kau cakap sebagai kau seorang director. Bagaimana kalau kau seorang scriptwriter? Adakah perkara yang sama? Kita kena learn benda tu juga. Betul lah kan? Ya. Kalau engkau seorang scriptwriter, engkau pun juga menulis kalau bukan mengenai Tuhan tetapi adalah mengenai kebenaran. Perkara berlaku demikian, perkara akan berlaku demikian. Kebenaran itulah. You will write the truth about how things would eventually unfold.